Okey, okey. Sekejap Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua sahabat ke Coffee Talk FIK kita pada pagi ini. Siri ke-8. InsyaAllah kita akan mendengar perkongsian daripada Dr. Amir berkaitan dengan Grant Sotel, Scholarship of Teaching. Semangat. Okey, untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, Dr. Amir telah dianugerahkan Grant Sotel pada tahun 2019. Tajuk grant tersebut adalah meramalkan kandungan pembelajaran yang diinginkan oleh pelajar dengan menggunakan chatbot untuk pendidikan. Jadi grant ni setahun kan Amir? So Ya, setahun. dah selesai lah grant ni. Ha. Jadi baru-baru ni Comel ada buka untuk permohonan grant Sotel untuk tahun 2021 daripada 1 Ogos hingga 15 Ogos. So tarikh tutup dia minggu dalam masa 3 hari lagi lah lebih kurang. Jadi hari ini kita minta Dr. Amir share lah pengalaman dia dalam menguruskan grant Sotel. Mungkin pengalaman yang Dr. Amir share nanti boleh jadi inspirasi lah kepada sahabat-sahabat yang lain, terutamanya sahabat-sahabat yang dijangkakan akan mengambil jaluran pengajaran. So prioriti untuk grant Sotel ni adalah untuk mereka yang berada di laluan pengajaran. Jadi saya sangat menggalakkan semua sahabat untuk cuba mendapatkan grant Sotel ni. So grant Sotel ni nature dia agak berbeza dengan grant research. Sebenarnya by nature grant Sotel bukanlah grant research kalau dari segi KPI-nya. Tapi di UNIZA kita telah setuju untuk declare grant Sotel juga adalah sebahagian daripada grant research yang akan diuruskan juga oleh KRIM ya, kalau tak silap saya. So walaupun dia ni saya tak ingat ni. Kak Inah, adakah grant Sotel ni diuruskan oleh KRIM ke memang Comel 100%? Kalau silap Kak Ina comel. Dulu memang kena yang uruskan. Lepas tu sekarang, tahun berapa kita bagi pada comel. Comel yang buat penilaian dan sebagainya. Cuma rekod je rasanya Kak Kering. Okey. So kita Kalau ambil, dulu kena masuk JKPP semualah kalau dulu. Sekarang tak dah rasanya. Right. So dia different framework lah. Dia diuruskan sepenuhnya oleh Comel. Namun dia masih lagi dikira sebagai grant research yang diambil kira dalam LMPT, dalam kenaikan pangkat, dalam MYRA dan sebagainya lah. Okey, tanpa melengah masa lagi, kita serahkan kepada Dr. Amir lah untuk mula berkongsi pengalaman beliau dalam menguruskan grant Sotel dalam masa setahun. Dan insyaAllah pada akhir nanti mungkin kita boleh minta wakil pada Comel sikit kot untuk explain tentang grant Sotel yang terkini. Okey, sila Amir. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh nampak dah dekat skrin? Boleh kan? Nampak. Cuba tak slideshow lah. Cuma saya punya laptop ni untuk slideshow dia ada masalah sikit. Dia tak appear sebagai slideshow. Jadi kalau gini boleh tak? Boleh. Hide menu Boleh sikit. Menu atas tu hide. Hide menu mana? Tak apalah ni, biarlah ni. Dah apa. Okey, saya akan berkongsi lah tentang dana penyelidikan Sotel. Okey, macam Dr. Bazli cakap tadi, dana ni saya dapat pada tahun 2019. Okey, jangka masa dia setahun. Okey, tak silap saya tarikh dia 1 Disember 2019 hingga 30 bulan 11 2020. Jadi pada bulan 3 itu saya dah tutup lah, saya dah tutup grant ni. Jadi saya akan share tentang apa yang saya buat. Kalau tentang Sotel tu nanti saya akan pergi sekali lalu je, mungkin pihak Comel akan boleh teranglah detail tentang Sotel ni.
Okey, tajuk yang saya buat itu adalah meramalkan kandungan pembelajaran yang diinginkan oleh pelajar yang menggunakan chatbot untuk pendidikan. Okey, sebelum saya pergi pada konten ataupun apa yang saya buat tentang Grand Sorter itu, okey, kita akan tengok sekali lalu lah tentang konsep sorter ni. Okey, konsep sorter ni dia adalah berbentuk kajian tindakan, berbentuk inquiry refleksi kendiri untuk pengetahuan semua, dan mungkin ada yang dah tahu kajian tindakan ni biasanya dia dilakukan dalam tempoh yang singkat lah. Yang singkat ni maksudnya mungkin kurang daripada setahun. Dan dia biasanya dia apply dalam masa yang kita dalam masa PNP kita, dan kita terus dapat dia punya feedback. Kebiasaannya macam tu. Okey, kajian tindakan ni banyak dilaksanakan di sekolah lah, di sekolah yang under KPM tu, sekolah dan juga matrikulasi. Okey, kalau ikutkan dia punya plan tu, setiap tahun dia akan ada seminar tentang kajian tindakan. Okey, kemudian yang kedua, konsep sorter ni adalah intervensi. Intervensi ni mungkin kalau sebelum ni kita dalam kelas kita hanya bergantung kepada face to face, mungkin kita nak tukar kepada e-learning ataupun menggunakan device, okey, dan sebagainya. Yang ketiga, yang ni adalah dekat dengan kita, iaitu fokus kepada amalan PDP dan juga tingkah laku pelajar. Biasanya kita bila kita buat PDP, kita dapat lihat apa masalah yang berlaku dalam kelas kita tu. Bila dapat lihat masalah tu, itu yang kita jadikan kita punya problem statement lah untuk kita buat kajian tindakan ni. Okey, 3 ciri penting bagi kajian tindakan adalah amalan refleksi. Kalau yang ni memang di sekolah ataupun matrikulasi dia selalu laksana lah, pasal dia ada lesson plan ataupun lesson study tu. Setiap habis kelas dia akan buat refleksi dan benda ni didokumentasikan. Okey, maksudnya setiap minggu dia kena hantar dia punya refleksi ni. Refleksi ni merangkumi setiap kelas lah, setiap kelas yang dia ajar tu. Okey, yang kedua, ciri penting dia adalah memerlukan pelibatan pensyarah lah. Okey, pensyarah kena terlibat dalam kajian tindakan ni. Bukannya kita ambil data daripada orang lain dan orang lain yang menguji kita punya proposal tu. Kemudian yang ketiga, ianya adalah penilaian berterusan. Berterusan maksudnya dia ada dia punya cycle dia. Nanti saya akan share dia punya model kajian tindakan tu. Maksudnya dia sentiasa ada lah. Mana kita sentiasa menguji ataupun menilai pelajar tu. Okey, kemudian kita pergi kepada tema sorter ni. Tema sorter ni, yang ni saya ambil daripada Comel. Dia highlight dua kategori ni, iaitu kreativiti dan juga inovasi. Maksudnya yang kajian yang kita buat akan buat nanti adalah berpandukan kepada dua tema ni lah. Okey, kreativiti tu kreativiti dalam kurikulum, pemikiran pelajar, persekitaran pembelajaran dan juga kreativiti dalam pengajaran. Kemudian yang kedua adalah membangunkan pedagogi baharu dalam PDP. Kemudian teknologi baru dalam PDP, menjana pengetahuan baru dalam pembelajaran dan membangunkan kaedah baru pentafsiran. Ini dalam PDP juga ni. Okey, saya untuk kajian saya ambil yang inovasi lah. Inovasi maksudnya saya apply penggunaan chatbot tu dalam pendidikan. Okey, saya apply penggunaan chatbot. Kemudian model bagi kajian tindakan, yang ni yang saya refer lah, model kajian tindakan ni. Okey, yang ni saya refer adalah model kajian tindakan McBride and Skostak. Okey. Dia punya step yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Okey, dia nak tahu masalah apa dulu. Masalah pelajar tu apa sebenarnya masalah dia. Kemudian dia buat data collection. Yang ni lebih kepada yang face to face sebenarnya. Kemudian yang ketiga tu menganalisis data dan membentuk hipotesis.
Yang keempat, merancang langkah tindakan, maksudnya dia plan apa yang dia nak buat. Kemudian yang kelima tu dia laksana dia punya tindakan. Kemudian yang keenam, dia kumpul data, dia nak tengok ada perubahan tak selepas dia buat tindakan tu. Kemudian yang ketujuh, dia menganalisis data dan juga menilai. Kemudian dia cycle ni akan berulang lah. Okey, saya refer pada model ni, tapi dalam sini saya masukkan juga saya menggunakan juga pendekatan learning analytic. Kerana okey, data yang kalau konsep learning analytic ni data dia lebih kurang macam ni. Okey, cuma cara saya ambil data adalah data yang daripada real time ataupun online behavior. Okey, sekarang saya pergi pada isu yang terjadinya untuk saya buat geran sorter ni. Isu ni mungkin kita nampak benda ni kecil bagi kita, tapi bagi pelajar tu adalah sesuatu yang besar. Contoh yang ni saya mengajar itu adalah subjek pengatur caraan web bagi pelajar DPI IT. Okey, pelajar DPI IT. Kat sini saya katakan pengatur caraan web ni adalah antara subjek pengatur caraan yang sukar difahami oleh pelajar. Yang ni saya refer kepada pelajar DPI IT. Okey, pelajar DPI IT ni dia bagus dalam kelas, dia sopan, senyap dan dia kurang bertanya. Okey, mungkin kerana dia sopan tu dia kurang sikit bertanya. Kebanyakannya dia bertanya apabila di luar kelas, dia selalu message. Kalau face to face, masa saya nak propose geran ni, masa tu kita bukan lagi pembelajaran secara online lah. Okey, secara face to face. Kebanyakannya pelajar ni dia biasa hantar mesej ni di luar masa kelas. Jadi masa kelas dia jarang bertanya. Saya tak tahulah, mungkin dia malu atau apa. Jadi saya assume kat sini daripada behavior pelajar tu, saya assume pelajar ni memerlukan sokongan pembelajaran bagi pembelajaran luar kelas. Okey, jadi kerana keadaan macam ni, saya propose pelajar ni untuk guna chatbot. Okey, saya buat chatbot supaya pelajar tu boleh mendapat ataupun boleh bertanya soalan tu sepanjang masa lah. Sepanjang masa. Kalau dia mesej kita, mungkin sebelum pukul 11 tu kita akan jawab lah kan. Ada pelajar yang mesej selepas pukul 11, pukul 12 ada, pukul 1 ada. Itu mungkin kita tak jawab dah pasal kita tidur kan. Ataupun kita tak sedar nak jawab mesej tu. Jadi bila kita cadangkan penggunaan chatbot ni dia akan melayan pelajar tu sepanjang masa lah. Dia akan melayan pelajar tu sepanjang masa, tak kira lah masa mana dia mesej, chatbot tu akan reply. Soalan apa-apa pun dia akan reply. Okay? Walaupun tidak berkaitan dengan kita punya PDP. Okay, banyaklah soalan yang bukan daripada ataupun bukan yang berkait dengan PDP. Okay, dan pada masa yang sama, bila pelajar kurang bertanya sebelum ni, kandungan pelajar yang diinginkan oleh pelajar ni kita tak tahu sebenarnya. Kita tak tahu pelajar tu tak tahu apa. Bila kita tanya dia senyap. Ada kata okey dah. Jadi daripada sini kita tak tahu betul ke pelajar tu tahu kan. Jadi dengan guna chatbot juga kita dapat tahu. Pasal apa kita dapat tahu? Kita dapat tahu semua apa yang pelajar tu tanya. Okey, kita ada record. Okey, setiap kali dia guna chatbot, ditanya apa pun benda tu adalah dia record. Okey, walaupun bukan berkaitan dengan pembelajaran dia. Dan akan ada satu lagi masalah. Okey, chatbot ni sebenarnya dia kerana dia chatbot lah kan, dia bergantung kepada kita. Kalau kita buat konten tu banyak, mungkin sebahagian besar tu jawapan tu adalah tepat lah. Tapi oleh kerana kita ada kekangan masa, mungkin chatbot tu tidak memberikan respon yang bertepatan dengan kandungan pembelajaran yang diingini oleh pelajar. Maksudnya pelajar tanya lain tapi chatbot tu reply benda lain. Benda lain tu maksudnya dia mungkin kurang bertepatan lah. Okay, kurang bertepatan. Nanti kita akan tengok macam mana maksud saya kurang bertepatan tu. Jadi daripada isu dan masalah ni,
saya propose lah satu kajian, kajian yang bertujuan untuk mengamalkan kandungan pembelajaran yang diinginkan oleh pelajar yang menggunakan chatbot untuk pendidikan. Jadi yang ni kalau kita nampak macam prediction, bukanlah prediction menggunakan machine learning ya. Yang ni saya gunakan binomial probability je. Yang pertama dalam tujuan kajian ni saya nak meneroka ataupun saya nak explore kandungan yang diinginkan oleh pelajar. Yang ni kita boleh tahulah. Jadi pelajar nak tahu apa tu, dia hantar mesej dekat chatbot tu, itu kita boleh tahu, semua kita boleh tahu. Cuma kita kena analyse lah, kita analyse. Kalau ikut sini saya akan categorizekan dia ataupun classificationkan dia apa konten yang diinginkan oleh pelajar tu. Kemudian yang kedua tu saya menentukan yang ni binomial probability. Kemungkinan chatbot tu memberi respon yang tepat ataupun kita kata kat sini successful respon terhadap kandungan pembelajaran yang diinginkan oleh pelajar. Contohnya daripada tempoh tertentu lah, contohnya sebulan. Dalam sebulan tu kalau ada kita kata 600 ataupun 700 ataupun 1000 pertanyaan pelajar, daripada pertanyaan tu berapa yang successful chatbot respon dengan tepat lah. Dengan tepat maksudnya betul dengan kandungan yang dia nak tu. Kemudian kita akan pergi pada apa dia chatbot ni. Chatbot ni saya rasa semua orang tahu kan. Chatbot ni dia dibangunkan untuk memberi maklumat khusus, perbualan secara langsung ataupun panduan laman web ke ejen sukan maya, ejen jualan maya, tuan rumah. Biasanya chatbot ni dia kalau kita masuk dalam web lah, contohnya web kita nak tanya tentang untuk support sistem, contohnya tentang kita punya komputer ke apa, dia akan handle untuk first layer. Kalau chatbot tu tak boleh handle, baru dia akan pass pada yang betul-betul orang lah. Yang betul-betul orang untuk respon kita punya masalah. Yang kedua ni dia mensimulasi bahasa manusia dengan bantuan sistem dialog berasaskan teks dan juga pada program komputer. Yang ni untuk dia punya chatbot, kita kata chatbot engine lah kan. Sebelum ni saya menggunakan Python lah as a chatbot engine. Tapi untuk ni saya menggunakan Dialogflow. Dialogflow ni Google lah. Google Dialogflow. Pasal dekat Google Dialogflow ni dia ada feature yang mudah untuk kita create dia punya content. Kemudian chatbot ni berkeupayaan untuk menghasilkan respon dari awal berdasarkan model ni machine learning dan atau menggunakan beberapa teknik heuristik memilih respon daripada library respon lah yang kita telah tetapkan. Ini kita boleh, yang ni depend lah, kalau kita guna Python tu banyaklah feature kita boleh buat. Cuma bila kita guna Python ni kita kena host sendiri dekat kita punya cloud server ke. Kan, kalau kita guna Dialogflow tu kita boleh guna yang Google punya je. Dia ada limitation lah berapa yang kita dapat host tu. Kemudian yang ni adalah chatbot framework bagi chatbot lah. Yang ni adalah presentation layer, machine learning layer dan juga data layer. Yang nombor satu ni ada chat client. Chat client ni kita punya apps lah. Kita tulis apps. Yang intent adalah apa yang kita nak. Kalau dalam Dialogflow tu, intent tu adalah macam kita set dia punya content untuk sesuatu conversation tu. Daripada intent dia pergi pada chatbot. Chatbot akan proses apa yang konten yang user nak tu, kemudian dia akan pergi kepada connector untuk pergi kepada data source. Data source ni kita punya library lah, apa yang kita set. Jadi kat sini machine learning ni akan pilih respon mana yang sesuai, yang sesuai based on kita punya pertanyaan tu. Kemudian dia akan return balik, dia akan bagi respon tu kepada chat client ataupun kepada apps kita tu. Benda ni berlaku dalam real time lah. Maksudnya pelajar tu tak perlu menunggu dan dia dapat answer tu serta-merta lah kan. Chatbot memang kalau student mesej kita mungkin ambil masa lah untuk jawab.
Tapi kalau guna chatbot ni dalam masa saya rasa 1 second je dia akan tu dapat jawapan kan. Okey. Kemudian saya akan pergi pada mobile apps lah, mobile app yang saya develop. Sebenarnya untuk Grand Hotel ni, mobile app ni saya develop ada 4 platform lah saya rasa kan. Yang pertama tu ada saya implement dekat Telegram. Telegram dia ada function yang kita boleh buat bot dekat situ Telegram. Telegram tu adalah satu contoh mudah lah untuk kita buat bot. Cuma untuk engine ataupun konten dia saya gunakan Dialogflow. Yang kedua saya buat guna WhatsApp. Pasal student cakap dia senang guna WhatsApp lah. WhatsApp bot. WhatsApp lagi mudah berbanding dengan Telegram dia kata. Pasal WhatsApp tu dia dalam tu kita boleh set kita punya number. Cuma masalah tu lah number. Number tu kita kena sewa satu number untuk kita buat bot tu. Maksudnya bot tu based on kita punya contact lah. Okey, kemudian yang ketiga yang ni lah mobile app ni yang saya buat guna Android Studio ataupun saya guna Java. Kemudian yang keempat saya integrate juga dengan web. Maksudnya student ada pilihan dia nak guna yang mana sama je. Okey, konten daripada sumber yang sama, tetap daripada Dialogflow, cuma apps je. Depend pada dia. Cuma yang ni bila kita guna kita buat sendirilah mobile apps ni, kita tak perlu kisah tentang apa API ke apa yang kita perlu integrate kan. Contohnya yang saya buat guna WhatsApp tu, saya ingat saya dalam masa 5-6 bulan tu WhatsApp dia tukar dia punya API dia tak bagi dah kita buat direct chatbot ni. Dia kena ada software lain yang perlu kita guna. Okey, kemudian daripada sini, okey maksudnya ya. Ada 10 minit lagi. Lepas tu sambil-sambil tu boleh test tak chatbotmu dekat Telegram ke dekat mana kalau nak Yang ni yang sekarang ni ada dekat mobile apps. Ni tak boleh. Saya dot link sekarang. Kalau link boleh lah. Okey. Okey, kemudian yang ni contohlah dalam ni kalau nampak dekat skrin tu dia tanya apa dia jawab. Okey, yang ni yang verify content ni kawan-kawan kita je content ni. Mungkin ada yang saya tak pastilah ketepatan dia tu, tapi dia akan detect contohnya what is PHP ni, dia akan detect what's ni sebagai description lah. Description. What ni sebagai description. Kalau dia tulis PHP saja, mungkin jawapan dia akan jadi lain lah. Dan mungkin akan jadi sama pun mungkin juga. Okay, dia depend pada konten yang kita design. Macam mana nak jawab soalan berbentuk what ni. Ataupun how. Soalan berbentuk how tu macam mana. How to code. Kat sini saya bagi kepada 3 lah. Yang pertama tu untuk description. Yang ni based on what soalan. Okay, kemudian problem statement ataupun how to solve. Yang ketiga tu how to code. Okey, kemudian bila kita dah implement ni kepada pelajar, okey, saya menggunakan pendekatan learning analytic lah untuk kita trace data tu. Okey, trace data daripada apps yang user guna. Okey, data yang di trace tu disimpan dulu. Saya ambil tempoh sebulan. Okey, berdasarkan kajian sebelum ni lah dia gunakan tempoh sebulan. Kemudian kita kena filter. Filter ni untuk kita structurekan balik data pasal ada data yang tidak berkenaan dengan pembelajaran. Contohnya bila dia ada student kan, dia walaupun dengan chatbot ni, student di PIT ni baik, ada dia bagi salam dekat chatbot tu. Walaupun chatbot tu bukannya orang kan. Okey, bila dah berjaya dapat jawapan dia ucap terima kasih. Itu adalah data yang kita perlu hapus lah. Okey, data yang tidak berkenaan dengan pembelajaran. Kemudian yang keempat ni kita buat analisis deskriptif untuk kita nak explore apa data yang diinginkan oleh student tu. Dan saya juga menggunakan kebakalian binomial. Okay. Kemudian yang kelima tu kita buat dia punya action lah based on kajian tindakan tu, ada intervensi ke, mencari penyelesaian terbaik, isyarat dan amaran, membimbing dan membantu, dan pendekatan reka bentuk. Yang ni nanti saya akan terang sikit dekat kemudian nanti. Okey, ni saya ambil contoh lah
daripada successful response yang kita dapat, okey, yang ni sukses lah, maksudnya chatbot tu reply jawapan yang betul dengan kemahuan pelajar. Kemudian yang ni adalah unsuccessful response. Dia mungkin apa yang mungkin terjadilah pasal unsuccessful response ni mungkin daripada data kita kurang ataupun soalan tu tidak ada kena-mengena dengan pembelajaran kita. Contohlah why my picture does not appear, ini lebih kepada soalan tentang error. Jadi daripada sini saya akan tambahlah soalan apa yang berkenaan dengan error ni. Sebelum ni saya ambil learning content je, yang error saya tak masuk. Jadi daripada pertanyaan pelajar ni saya dapat kena pastilah soalan-soalan yang berkenaan tentang error pada web programming pun kita kena masukkan. Okey, kemudian kita ada kategori, kategori daripada yang successful response tu. Kategori mana yang paling banyak lah. Yang ni adalah menunjukkan kandungan yang diinginkan oleh pelajar lah. Okey, contohnya dia pelajar ni banyak nak tahu tentang PHP. Sebelum ni web programming kita guna PHP, tentang database ataupun SQL, HTML, CSS dan juga JavaScript. Kalau yang unsuccessful pun sama juga. Okey, pelajar kategori bagi kandungan yang diinginkan oleh pelajar adalah PHP juga. Kemudian HTML, kemudian database dan juga SQL. Okey, yang ni adalah unsuccessful response. Daripada sini kita boleh tahulah kan, daripada 27 ni maksudnya 27 statements ni tentang apa yang pelajar nak tahu, tapi tidak berjaya chatbot respon dengan tepat. Okey, yang ni kebakaran manual. Yang ni kita nak tahu dari segi pertanyaan pelajar tu berapakah nilai dia untuk respon yang berjaya berdasarkan jumlah. Kat sini saya ambil 513 respon. Yang ni sebenarnya ada dalam 800 sebenarnya, tapi bila saya filter dalam 513 je yang berkaitan dengan ni, dengan kandungan pembelajaran ni. Okey, secara kumulatif dia nilai dia adalah 0.4186. Maksudnya nilai ni merujuk kepada kebakaran memperoleh 434 respon yang berjaya atau kurang adalah berdasarkan jumlah 513 respon. Daripada total 513 tu, 434 ni adalah yang berjaya. Dia punya persen dia adalah 85% ataupun P kat sini 0.85. Okey, daripada semua analisis yang kita buat ni, okey, tindakan yang kita akan lakukan adalah yang ni lah, ada 5 ni. Yang ni based on method dalam learning analytics lah sebenarnya. Okey, kalau intervensi ni bila ada kekangan pelajar dia nak akses, yang ni cadangan saya lah. Kita kena mempelbagaikan platform untuk capaian chatbot. Mungkin kita tak boleh, yang ni yang first dulu saya buat guna Telegram dengan WhatsApp. Yang mobile apps tadi yang kedua dah, saya kata yang kedua, phase yang kedua. Phase yang pertama, student ni ada masalah dengan dia punya Telegram dan juga WhatsApp. Pasal tu saya buat mobile apps tu. Kemudian yang kedua ni mencari penyelesaian terbaik. Yang ni kita kena tanya pelajar lah. Yang ni bila kita tahu dah pelajar tu banyak nak tahu kandungan apa, yang ni kita kena tanya pelajar apa sebenarnya yang dia nak tahu. Yang ni isyarat dan amaran ni sebenarnya memberi arahan kepada pelajar yang nak guna chatbot. Kalau kita tengok kan dia punya penggunaan tu kurang, kita boleh minta pelajar tu nak dapatkan konten guna chatbot. Kalau dia tak nak tanya kita, tak apa, guna chatbot tu. Kemudian membimbing dan membantu, ini pun ada juga masalah student. Dia tak tahu macam mana nak guna chatbot tu. Dia tak tahu macam mana nak tanya soalan kan. Soalan contohnya what. Okey, pasal saya buat dalam bahasa, asalnya dalam bahasa Inggeris, yang sekarang ni saya ada campur sikit bahasa Melayu. Jadi untuk tanya soalan dia tak tahu macam mana nak tanya soalan tentang kod. Kalau nak tanya tentang soalan tentang description dia, kena ada what. Kalau nak tanya kod tu kena ada how kan. Kemudian yang terakhirnya peningkatan reka bentuk, maksudnya yang ni kalau student tak suka, kita kena design baliklah reka bentuk dan juga konten sebenarnya. Konten saya masukkan juga
multimedia content, tapi yang tu kena link tempat lain. Pasal chatbot ni dia tak boleh nak letak banyak benda dalam tu supaya kita boleh bagi respon yang cepat. Jadi kita buat link je kepada YouTube ataupun kepada website yang lain. Dia punya content tu. Okey, kemudian yang terakhir sumbangan kajian. Jadi masa dalam Grand Sorter tu kita kena declare kan. Declare apa sumbangan kita, apa sumbangan apabila kajian kita siap lah. Okey, sebelum ni saya declare saya akan hasilkan satu journal dan juga satu mobile apps lah, mobile app dan juga dia punya copyright sekali. Jadi untuk kajian ni saya dapat hasilkan satu mobile app lah, mobile app chatbot. Yang kedua tu bab buku. Bab buku ni saya tak declare tapi saya tambah juga. Okey, otomasi dan pemantauan pembelajaran secara jarak jauh. Kemudian journal. Kemudian yang keempat tu saya juga masuk dalam MPI lah. Tapi yang ni dapat pingat perak je. Okey, kemudian itu je. Okey, terima kasih. Okey, ada soalan boleh tanya. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Dr. Amir. Satu perkongsian yang sangat membuka mata. Kita dengar Grand Sorter ni macam simple tapi tengok Dr. Amir tu present tu memang satu projek research lah, full blown lah bagi saya. Sama macam projek research yang lain juga, cuma aplikasi dia duduk kepada penambahbaikan PDP. Dan satu keyword yang Amir sebut tu apa tadi? Apa tu? Kajian tindakan. Kajian tindakan. Itulah ciri penting untuk sorter. Kajian tindakan ataupun action research. Yang mana masalah yang kita nak selesaikan tu adalah masalah yang real, yang memang wujud dalam PDP yang sedang berjalan. So action research ni meaning that kita cari solution, kita terus apply solution tu dalam PDP kita yang sedang berjalan kepada kelas yang real class, real student, and then kita monitor adakah solution kita tu memberi impact positif atau negatif, dan kita buat analisis lah daripada keputusan kajian tersebut. So itu antara ciri penting dalam Grand Sorter, Scholarship of Teaching and Learning. Baik, kita buka peluang untuk sahabat-sahabat kalau ada sebarang soalan untuk bertanya kepada Dr. Amir, silakan. Assalamualaikum Amir, Suhailan ni. Waalaikumsalam. Tengok chatbot ni dia aplikasi dia lebih general kan. Maksudnya semua kursus boleh buat lah. Ya, So, ya. adakah dia semudah itu untuk kita implement? Mungkin kita boleh include dalam klip ke. Dia kalau mudah kita nak implement, dia ada software lah. Kalau kita guna Python tu susah sikit pasal kita kena customize banyak benda. Dia ada software, kalau pernah Google lah, nama dia Google Dialogflow. Cuma bila guna Google Dialogflow ni kita kena integrate tempat lain. Mana dia adalah engine untuk kita masukkan kita punya intent je. Intent ni maksudnya kita punya soalan dan juga jawapan kita lah. Kita ada expected soalan dan ada juga expect dia punya answer dia. Answer dia mungkin ada banyak, tapi yang lebih banyak adalah dia punya persoalan pelajar tu kan. Jadi soalan tu mungkin banyak, jawapan dia mungkin satu. Jadi kalau nak mudah kita boleh guna Dialogflow lah. Dialogflow. Saya memang cuba buat dengan, sebelum ni buat dengan Python. Tapi bila buat dengan Python ni banyak benda kita kena customize. Jadi kalau orang yang tak nak fikir susah, dia boleh guna Dialogflow. Tapi bila guna Dialogflow ni kita kena integrate lah pada apps lain. Contohnya kita kena develop sendiri mobile apps. Ataupun yang paling mudah sekali kita integrate dengan Telegram. Telegram tu saya rasa adalah satu benda untuk kita buat bot ni dengan mudah lah. Pasal dia dah ada function tu built in untuk kita buat bot. Okay. Dialogflow tu Google kan? Ya, Google Dialogflow. So kalau kita nak suruh Dialogflow tu baca konten tu untuk jawapan tu, so konten tu kena berada dalam Google punya platform kan? Konten tu kita letak dekat Dialogflow. Tapi
interface dia dekat contohnya kalau kita guna Telegram, dekat Telegram lah. Maksudnya kita tanya dekat Telegram tu, dia akan retrieve data tu daripada Dialogflow. Dia akan respon daripada situ. Maksud saya kalau nak suruh dia retrieve data daripada klik boleh tak? Possible tak? Kalau nak retrieve data daripada klik, tu kena custom made lah. Saya rasa soalan saya Ah. tu adakah konten dalam Dialogflow tu dynamic ataupun dia memang one off, kita upload one off and then dia boleh respon, ataupun dia boleh dapatkan konten dia sendiri secara dynamic, secara real time. Kalau ginilah, kalau kita nak linkkan dengan klik tu, maksudnya kita boleh respon dan bagi link kepada klik lah, gitu lah saya rasa cara paling mudah. Maksudnya kita boleh embed ataupun kita boleh link konten daripada klik tu dekat Dialogflow. Mana dia tanya dekat Telegram, Dialogflow tu akan respon. Respon tu adalah kandungan daripada klik. Maksudnya dia link saja saya rasa. Dia tak boleh nak embed konten tu. Dia boleh bagi link ataupun dia boleh bagi macam web view tu. Yang saya faham Dialogflow ni dia macam knowledge base lah, yang mana kita kena develop dulu knowledge base tu pada awalnya, kena populate dulu data dalam tu, and then baru kita boleh run chatbot tu. Jadi chatbot tu akan respon based on knowledge base yang telah sedia ada, dan knowledge base tu dia tak berapa dynamic lah buat masa ni. Tapi maknanya soalan can be dynamic, it can be any soalan. Tapi jawapan dia memang dah ada dalam knowledge base tu kan? Ya. Jawapan tu sebenarnya kita boleh buat banyak pilihan pasal kita boleh buat dia punya priority lah, maksudnya jawapan mana yang paling tepat. Tapi yang tu kalau guna Dialogflow tu dia dah fit lah dia punya cara pemilihan dia tu. Kalau kita guna Python tu mungkin kita ada buat approach machine learning, nak pilih yang mana kan daripada kandungan konten kita. Tapi Dialogflow dia punya masalah tu lah, kita terikat dengan dia punya function. Tapi kalau cara yang mudah, kalau nak tanya saya, kalau nak buat chatbot, guna Dialogflow dan integrate dengan Telegram. Dr. Sailan, ada lagi soalan? Okey kok. So ni free ke? Boleh guna sampai bila-bila ke? Ada limited ke ada? Dialogflow dia free tapi dia ada limitation dia. Maksudnya adalah kalau function dalam tu, kalau kita nak buat, contohnya nak buat sentiment analysis, kita nak tahu soalan yang positif ataupun negatif daripada kita punya user lah. Yang tu kena ambil yang bayar. Mana kalau nak guna function-function yang advance tu kena bayar. Sebab kalau Twilio tu dia alternatif kepada Dialogflow lah kan? Twilio, yang ni kalau kita nak buat guna WhatsApp bot, kita boleh guna Twilio sebagai dia punya macam bridge lah untuk buat connection tu antara Dialogflow dengan juga WhatsApp. Kat tengah dia ada Twilio. Okey. Berkenaan dengan research sorter ni, macam mana dia punya dapatan finding daripada student tu? Setelah student guna tu, macam mana dia punya output dia? Mungkin mau share dah ada, aku miss. Okey, daripada yalah bila sebenarnya yang tunjuk tadi tu dah masuk yang second phase dah, yang biasanya design of experiment bagi action research ni kita akan buat macam pre-post lah. Okey, kita akan evaluate dia punya knowledge dulu. Kemudian kita apply kita punya method tu. Kemudian kita akan dapat dia punya output. Jadi daripada output dia tu, kalau kita yang ni based on learning analytics lah, kita tengok daripada pertanyaan pelajar tu dia punya successful response tu meningkat lah. Okay, successful response tu meningkat, maksudnya dia boleh dapat tahu banyak konten daripada yang sebelum ni. Maksudnya sebelum ni mungkin ditanya tu kalau daripada 500 pertanyaan tu mungkin successful dia adalah below than 80%. Tapi untuk yang final result yang kita dapat tu, dia punya successful response tu adalah 85% ke atas lah. Okey ni jelas ni. Okey, jelas. Ada soalan daripada sahabat-sahabat lain sebelum kita bagi ruang kepada Dr. Azwar untuk explain tentang ground sorter yang di offer pada tahun ni. Assalamualaikum. Salam, ya.
Okey, Dr. Amir nak tanya satu soalan. Ya. Successful pada granting ataupun KPI ataupun output dia, adakah penggunaan sistem chatbot tadi, soalan-soalan ni lah, maknanya penggunaan sistem tu, atau kita ukur daripada result student tu. Maknanya student tu mungkin dulu katanya average katakan dapat C semua, selepas ada chatbot ni dia dapat B ke atau A. Yang mana yang Okey. sepatutnya? Okey, kalau ikutlah tujuan research saya ni bukan untuk kita nak buat result student tu meningkat sebenarnya, tapi lebih kepada dia punya knowledge, cara dia nak dapat knowledge tu. Oleh kerana kita ada banyak kekangan sebelum ni, macam saya kata tadi lah, yang face to face tu student tu banyak tak tanya soalan. Okey, jadi kita nak solve yang tu lah, tapi di luar soalan, di luar kelas tu dia banyak tanya soalan. Jadi saya buat kajian ni, saya nak bagi student tu dapat kandungan pembelajaran yang lebih banyak daripada biasa. Itu tujuan saya sebenarnya. Jadi bila kalau sebelum ni banyak soalan yang dia nak tanya tu tapi dia tak tanya sebenarnya. Tapi bila dekat chatbot dia tanya soalan tu. Kan? Jadi kita tahulah daripada situ dia banyak tak tahu soalan. Jadi kalau face to face biasa ni, biasanya memang kalau tanya orang, kalau daripada 50 orang pelajar tu, tak sampai pun 20 orang yang tanya soalan tu. Kalau face to face lah. Tapi bila kita guna chatbot ni, dalam sehari tu kita dapat, boleh katakan setiap hari tu ada soalan yang banyak lah daripada student. Okay, student akan tanya setiap hari soalan. Maksudnya mungkin dia tahu tapi dia tak pasti. Jadi dia nak tanya lagi kan. Jadi kalau dia dapat jawapan yang kurang pasti daripada chatbot, dia akan mesej kita juga. Okey, jadi untuk keperluan kajian ni, itu yang saya fokus hanya. Saya fokus nak tahu kandungan yang diinginkan oleh pelajar, yang desire of learning content lah. Jadi dia nak tahu apa sebenarnya. Jadi saya nak solve yang tu dulu. Lepas pada ni mungkin saya akan pergi pada dia punya performance tu. Mana nak tahu kalau tak guna chatbot dia punya performa macam mana, kalau guna chatbot adakah performa dia meningkat. Jadi saya nak solve yang ni dulu. Yang ni memang dah solve dah. Tapi yang akan datang ni mungkin kita akan tengok based on student performer lah. Adakah chatbot ni membantu dia punya pembelajaran dia. Comel tu meh. Dah minta pula tahun ni meh. Sebenarnya method pasal kita content yang kita apply semua ni yang ada dalam 200 lebih je untuk buat classification. Jadi hari tu apply FRGS, yang dapat FRGS tu based on content ni lah juga, pasal kita nak buat classification, kebanyakannya content dia mungkin kena lebih daripada 1000 ataupun 2000. Jadi sekarang ni tengah buat dah ni, nak classify content untuk kita masukkan dalam chatbot. Maksudnya nanti kalau kita masuk kandungan tu, jawapan yang student boleh dapat adalah lebih tepat lah. Pasal kita dah classify, kita guna machine learning lah untuk classify content tu. Okey, terima kasih Dr. Amir. Sementara tu kita jemput Dr. Azwar dulu untuk explain sikit tentang Grand Hotel yang tutup dalam masa 3 hari lagi ni. Azwar? Okay. Boleh dengar ke? Boleh. Okay. So, Grand Hotel ni insyaAllah kita akan extend lagi seminggu lah. Yang tu, siapa yang last minute ataupun masih tengah buat. Okay. So basically saya try cari guideline yang kita share. So untuk Hotel tahun ni macam kita buat hari tu kita punya talk, asal ada rangkaman dia kita share hari tu. Dia kita build up satu guideline yang mana untuk guideline untuk permohonan tu adalah refer kepada guideline tersebut lah. Dan antara dua cabang yang kita boleh buat untuk Grand Hotel ni adalah satu ke arah creativity dan kedua adalah ke arah inovasi. So apa bezanya creativity dengan inovasi ni? So inovasi ni biasanya memperkenalkan macam
kebanyakan yang kita buat pasal alat lah, contohnya VR punya sistem, chatbot, apa saja yang melibatkan innovation punya sistem. Creativity adalah lebih kepada kaedah penyampaian pelajaran kita ataupun cara kita mengajar atau teknik yang kita gunakan dalam untuk apa ni untuk mencapai ni lah learning outcome lah. So creativity more kepada teknik yang tak nampak dari segi inovasi dan sebagainya, tapi dia kreatif on dari segi teknik lah, dia buat dari segi teknik pengajaran lah. Dan Dr. Mala ada share untuk talimat SOTA punya tu. Saya akan share guideline dalam FIK punya nanti. Perlu diingatkan adalah SOTL ini adalah kajian tindakan. So dia adalah quite different dengan apa yang KRIM buat lah. So dia kena ada action plan. Yang mana kita kena ukur. Bila at the end tu kita kena ukur pencapaian dia bukan saja melalui paper. So paper tu mungkinlah, tapi kita nak tengok juga bukti-bukti yang mengatakan apa ni grant SOTL tu capai outcome dia. Contohnya pencapaian pencapaian pelajar, result punya pelajar. Contohnya sebelum kita buat kita punya innovate dia tu, kita dah ada target group, dan sebelum tu mungkin pencapaian dia macam mana. Dan bila kita perkenalkan kita punya apa ni produk ke ataupun kita punya creativity on model pengajaran, macam mana pencapaian dia pula untuk kita tengok intervention macam mana, adakah mencapai apa yang kita nak. So itu adalah contohlah, banyak contoh lain lah. Dan kajian ini boleh pergi pada setahun ataupun 6 bulan. Contohnya kalau 6 bulan ni katalah kita hanya nak buat satu subjek tu, kita nak perkenalkan satu modul dalam subjek tu. So kita rasa yang tu dah boleh cukup, yang boleh bagi kesan besar kepada student. So itu yang apa kita fikirkan lah. Dan untuk tahun ni kita start buat propernya guideline semua supaya untuk next year kita dapat bajet yang lebih untuk grant SOTL ni. Dan bila ada apa ni career path ni, salah satunya ialah kepentingan grant SOTL ni nak dapat bajet lebih lah kan. Kalau kita tengok opsi punya grant SOTL dan sebagainya sampai 40,000, 50,000, 100,000 pun ada. So kami akan menggunakan feedback daripada siapa yang apply ni, banyak mana yang apply ni, sebagai satu benchmark untuk kita apply lebih lah. Sebab takaran bajet terhad untuk yang akan datang pun 30,000. So memang jadi kekangan lah, memang tak cukup sangat 30,000 tu untuk banyak grant kan, bukan untuk satu grant. So itu yang menjadi kekangan kami buat masa ni lah. So saya rasa boleh tanya je kalau tak faham lagi on SOTL macam mana sebagainya. Dan penjelasan Dr. Amir tu betul lah yang kata tu. 30,000 tu untuk semua satu Uniza ke? Untuk satu Uniza itu tak apalah, tapi it's a good start lah. It's a good start. InsyaAllah tahun depan based on tahun ni dan tahun lepas boleh minta banyak lagi lah. Ayolah. Justifikasi laluan Kerjaya Dia sebab laluan Kerjaya tengah sedia kereta untuk tak lebih lah. Ya. Tapi apa yang saya faham yang Azwar beritahu tadi, maknanya grant SOTL ni no matter what our background, research background is, boleh apply dalam SOTL. Apa saja bidang kita, sama ada katakan security, hatta bidang security, network, cloud, multimedia, apa saja bidang research kita masih boleh apply dalam SOTL. In the sense that kita gunakan kita punya kepakaran tu untuk menyelesaikan dan mengimprove bidang PDP. So it's a good opportunity untuk semua orang lah, insyaAllah. Dan saya sangat-sangat menyarankan supaya pensyarah-pensyarah especially yang berada di dalam pengajaran untuk apply grant SOTL ni. Walaupun Azwar kata sangat limited, tapi tak apa, kita cuba minta dulu. Mana tahu kalau ramai yang minta, ada justifikasi untuk Comel dapatkan grant yang lebih besar kan. Betul. Ni Wah, permohonan grant SOTL ni adakah melalui TDP ataupun direct dengan Comel? Dia setakat ni dia direct dengan Comel sebab setakat ni dia tak ada link dengan KRIM kan.
Okey. Jadi susah jugalah fakulti nak monitor ni siapa yang apply Cuma siapa. mungkin suggestion saya rasa geran ni saya tak pasti macam lebih ke arah ke akademik, tapi mungkin satu jalan yang baik kalau fakulti nak monitorkan sebab sebelum ni tak ramai. So ramai ni saya rasa kena ada monitoring daripada fakulti jugalah. Kena ada lah kot sebab kita dah ada laluan kerjaya ni, kita nak bagi prioriti kepada pengajaran, kita nak nurture budaya Grand Sorter ni kan, jadi kena ada juga bantuan daripada pihak fakulti untuk monitor ni. Betul? Okey, InsyaAllah sahabat-sahabat kalau ada soalan untuk Dr. Azwar, boleh tanya. Dr. Normala pun ada ni, Dr. Normala adalah penyelaras untuk bahagian inovasi. Dr. Normala pun deal dengan Grand Sorter juga rasanya kan? Tapi dia punya contact person Dr. Zuraidah daripada tu lah yang penyaras untuk tu. Inovasi. Okey, open soalan kepada sama ada kepada Azwar ataupun Amir. Sila. Ada 5 minit lagi. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nak tanya sikit. Kalau untuk sorter ni, apa KPI grant tu ya? Maksudnya KPI, contohnya kalau macam ke DPU kan, contohnya ada 2 paper ke apa benda lah. Okey. So kalau untuk sorter ni apa tu dia? Tak silap saya sekarang ni dia dah buat sebab kita nak minta lebih. So kita kena ada hasil lah untuk ni. So antaranya adalah kena ada satu paper dan yang paling penting ialah bukti ada perubahan dalam kaedah pengajaran kita tu. So yang tu yang mungkin bukan bukti masa pengajaran ke interview student ke. So itu bukti-bukti dia lah. Ada action plan. Katalah kalau kita tak tengok tak refer kepada student result, kita boleh buat interview selepas kita implement benda tu sebagai benchmark lah, sebagai satu bukti yang benda tu berkesan pada PDP. Oh, okay. Satu paper tu tak mesti Scopus ke apa ke tak ada isu lah. Syarat setakat ni. Okay, terima kasih. Okey, alhamdulillah kita pun dah hampir pukul 10, kita nak berhenti sebelum pukul 10 insya-Allah sebab pukul 10 kita ada training dengan Oracle pula Dr. Azim. Ya. Dr. Azim. Ya betul. Pukul 10 kita akan ada training dengan Oracle. Wah, explain sikit. Okey. Kita sebenarnya training bersama peserta Merdeka Hackathon, tapi pada masa sama Oracle juga akan buat training untuk lecturer lah. Dia akan kita tengok dia punya teknologi. Rasanya kejap lagi Oracle Cloud. Dan the next training tak silap hari Isnin. Kemudian untuk minggu depan pun kita ada several training lagi, contohnya machine learning dengan Python. Dan kita ada juga Laravel Framework daripada Dr. Sailan dan mobile apps daripada Dr. Kamel. Dan machine learning Python daripada saya dan juga Elisa akan ada pengenalan untuk R untuk machine learning lah. So semua lecturer boleh masuk untuk memeriahkan kita punya hackathon ni. Dan pada 18 hari bulan kita akan ada grand opening ceremony untuk Oracle punya event yang mana melibatkan Oracle, FIK dan juga certain kemungkinan universiti yang ada MOU dengan kita lah, dan kemungkinan juga dia akan dapatkan BC untuk pada hari tersebut lah. So harap memeriahkanlah event Oracle ni. Okey, terima kasih Dr. Azwar, terima kasih Dr. Amir atas perkongsian. InsyaAllah kita akan tunggulah permohonan Grand Sorter daripada sahabat-sahabat FIK pada tahun ini insyaAllah. Terima kasih kerana bersama dengan Coffee Talk pada minggu ini. Minggu depan insyaAllah kita akan ada speaker daripada London. Kita invite jemput khas speaker daripada London untuk Coffee Talk kita pada minggu depan. So nantikan, jangan lupa bersama kita untuk siri ke-9 minggu depan insya-Allah. So kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal as, sehingga jumpa lagi minggu depan.